المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان بنعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله Al-Ali Al-Azim Amma Ba'd. Yang saya hormati pengacara majlis, kebetulan sikit saya berasal daripada Kedah. Seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik si Allah, kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah. Tak ada masjid di mana-mana dalam dunia yang duduk atas tol melainkan masjid ni. Kalau duduk bawah tol tu macam logik sikit pula, highway kat atas, ada tol atas kan. Duduk atas tol ni tak pernah dalam dunia melainkan tempat ni je. Alhamdulillah tuan-tuan, subhanallah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya semat pada malam ni kita nak bincang tentang solat jemaah. Saya bercakap dengan tuan-tuan ni, memang tuan-tuan duduk main masjid solat jemaah dah. Kita dua harap cakap dengan orang yang tak biasa duduk main solat berjemaah. Macam mana kita nak cakap dengan orang yang tak main solat berjemaah bila kita buat program dekat masjid? Tidak. Melainkan dia main untuk kuliah, lepas tu dia balik. Tak tahulah macam mana. Lepas tu tuan-tuan buatlah apa saja jalan nak bagi orang main masjid, tuan-tuan buat. Buat makan ke. Yang orang kata tu main tu pasal nak makan lah tu. Biar pilah tuan-tuan, dia pasal makan pun asalkan dia nanti jadi orang masjid kan. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan tukar poster tu kan, poster kita ceramah perdana, jamuan disediakan. Tuan-tuan tukar, tuan tulis jamuan perdana, ceramah disediakan. Itu buatlah apa saja jalan untuk orang main ke masjid. Di Putrajaya sekarang ni dah beberapa tempat dia upah budak-budak yang mana solat, yang datang solat berjemaah di masjid waktu subuh, bagi seorang RM5 untuk pergi sekolah. Bagilah tuan-tuan, bukan duit kita. Nak bagi orang main masjid. Mana tahu satu hari dia itulah nanti yang akan jadi orang-orang masjid tu. Tempat dekat Melaka kami buat baru ni, 40 hari jemaah kat masjid bagi basikal seorang sebiji, 40 biji. Cari-cari cerdik, kolek dapat 40 biji basikal. Tiap-tiap hari masuk beli tamprin tu, cok jari tu, tok ke depan tu, cek dapat 40 kali non-stop. Subuh 40 hari bagi basikal seorang sebiji. Seronok lah. Motor 4 biji, basikal budak-budak. Orang dewasa bagi motor, cari motor bagi. Sikit hari kita beli Myvi pula. Tuan buatlah apa saja kempen untuk orang, bagi orang datang ke masjid. Sebab kita nak cakap dengan orang yang tak main masjid ni betapa Allah perintah untuk solat berjemaah di masjid, dan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang datang untuk solat berjemaah di masjid. Dan ada ancaman kepada orang yang dengar azan tapi dia tak solat di masjid. Yang pertama, perintah solat berjemaah. Allah memerintahkan dalam Al-Quran secara langsung untuk solat berjemaah. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqin. Allah sebut, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan warka'u ma'ar raqin, rokoklah dengan orang-orang yang rokok.
Jadi Ibnu Qayyim sebut ayat tu dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ibnu Qayyim kata, makna firman Allah warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk itu, faedahnya kata Ibnu Qayyim tidaklah dapat dilakukan kecuali bersama-sama dengan jemaah yang solat bersama-sama dengan dia. Ni macam mana kita nak tunai perintah Allah? Allah kata warka'u ma'ar raqi'in, rukuk bersama dengan rukuk, pada kita solat kat rumah. Saya kata leceh lah orang lelaki-lelaki yang boleh hampak sejadah dia sembahyang dekat rumah seorang-seorang. Malu duduk kat masjid dengar azan, dia boleh ampas sejadah sembahyang kat rumah seorang-seorang. Saya tak kerti nak fikirlah tuan-tuan. Orang kampung kita kata cannot brain, tak boleh nak fikir. Ada orang dia gamak dia buat macam tu. Saya tengoklah jadi satu trend dekat Malaysia sekarang ni tuan-tuan. Selepas daripada tempoh PKP, jemaah masjid hampir separuh hilang. Saya tak tahulah dekat sini jadi macam tu ataupun tidak, saya tak tahulah. Dekat mana saya duduk pergi ceramah merata tempat, saya akan tanya, jemaah bertambah ke berkurang lepas daripada PKP hari itu? Kebiasaannya akan sebut jemaah berkurang hampir separuh atau separuh. Maksudnya yang hilang tu tuan-tuan ialah orang yang memang datang masjid lah. Tapi lepas tempoh PKP hari tu, dia dah tak datang masjid lagi. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah biasa solat di rumah. Ada yang mulut dia jahat sikit, dia kata apa? Mati dah Ustaz, dia kata. Kena hari tu Covid, mati habis satu, yang tinggal separuh tu. Tu laser betul tu. Tuan-tuan subhanallah siamat. Yang kedua, perintah Allah dalam sembahyang ni tuan-tuan, berjemaah ni, Allah perintah sembahyang ni tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan ketika dalam perang. Tuan-tuan rujuk surah An-Nisa ayat 102. Salli ala sayyidina Muhammad. Perintah untuk sembahyang berjemaah ketika perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ada orang berdiri, daripada buat 4 saf ataupun paling kurang 2 saf, yang depan ni masuk rakaat pertama, dia akan rukuk, i'tidal, sujud, yang belakang ni akan kekal untuk berdiri. Nanti imam bangun pada rakaat kedua, orang belakang pula akan rukuk, i'tidal, sujud, kemudian bangkit. Kemudian demikianlah bergilir-gilir. Nak cerita dalam sembahyang, dalam tengah perang pun kena solat berjemaah, apatah lagi waktu kita duduk, tak ada duduk dalam keadaan aman ni. Allah takdirkan pi ke Palestin beberapa kali, alhamdulillah, tengok keadaan dekat sana. Tuan-tuan, sedihnya subhanallah, ada satu tempat bersebelahan dengan Baitul Maqdis, namanya Hebron. Hebron ni satu daerah yang duduk bawah pemerintahan Palestin. Sebelah sana Baitul Maqdis duduk bawah jajahan Israel. Orang yang duduk dalam Hebron ni, dia ada satu tembok besar tuan, tinggi tembok dia 10 kaki tinggi. Atas tu dia ada bak wire, ada apa itu, besi tu yang apa dia punya tu, pagar besi atas tu, kawat besi. Di setiap hujung tu dia ada menara tempat askar duduk. Jadi orang Hebron ni dia tak boleh nak keluar pergi ke tempat yang sebelah tu, nama dia Allah SWT, Baitul Maqdis ataupun yang panggil Jerusalem. Di rumah ni boleh nampak kubah Masjid Aqsa, boleh nampak Masjid Aqsa, masjid kubah Mas tu boleh nampak daripada rumah. Dia kata, Ustaz, kamu datang daripada Malaysia ribu-ribu kilometer boleh pergi semayang di Masjid Aqsa. Kami ni tak sampai 10 kilometer boleh nampak kubah Masjid Aqsa daripada rumah kami, tapi kami tak pernah dapat solat di Masjid Aqsa. Punya teringin nak solat di Masjid Aqsa. Seumur hidup mungkin sekali boleh masuk. Kalau ada kes polis yang saja-saja kadang dibuat, tak boleh pergi dah. Tuan-tuan,
bahkan dalam kawasan Hebron tu sendiri ada satu masjid nama Masjid Ibrahim. Masjid yang dalam dia ada makam Nabi Ibrahim, makam Sarah, makam Nabi Ishak dengan isteri dia, makam Nabi Yaqub dengan isteri dia. Ada 6 makam dekat dalam Masjid Ibrahim itu. Tahun 1995, waktu tengah semayang subuh bulan Ramadan, hari Jumaat, baca surah As-Sajadah. Elok bangun saja daripada sujud sajadah tu, tiba-tiba dengar bunyi letupan. Jatuh, berapa orang jatuh, rebah kiri kanan. Orang yang jadi saksi dia nampak orang jatuh ke kanan. Rupanya ada seorang orang Yahudi, dia masuk dalam masjid, dia bawa senapang, dia tembak orang yang sedang solat. 20 orang syahid dalam saf. Bila orang kampung keluar, 30 orang lagi syahid dekat luar masjid. Hari itu saja 50 orang syahid. Bulan Ramadan. Masjid itu ditutup selama 9 bulan. Besar masjid dia. Masjid dia berkali ganda daripada masjid ni. Paling tidak saya ingat 3 kali ganda dia punya panjang tadi. Daripada saiz ni 3 kali ganda. Luas dia sekali ganda mungkin. Sekali ganda sini, 3 kali ganda belakang. Sebab dia memanjang macam tu. Atau bukit. Tutup 9 bulan. Selepas masjid dibuka, selepas 9 bulan itu, sebahagian besar daripada masjid itu telah ditukar menjadi sinagog, kuil orang Yahudi. So tuan-tuan boleh bayang kalau kita kompres masjid itu besar ni, daripada tiang ni, tarik mai tiang ni, tarik ke tiang belakang tu, kawasan besar ni, kawasan ni dah jadi kuil. Kawasan yang L ni, yang kecil panjang ni, ini kawasan masjid. Sakit hati tak? Sakit hati tuan-tuan. Sakit hati. Bukan takat tu, setiap hari nak datang ke masjid kena letak IC dekat depan. Ada askar Yahudi yang jaga pintu nak masuk. Bukan pintu ni, pagar luar tu. Dia buat pagar tu, dia buat ada pintu yang pusing tu. Kena tinggai IC, dibenarkan masuk, baru boleh masuk. Tiap-tiap waktu semayang. Itu pun orang macam ni masuk semayang. Kita tak ada polis seorang pun jaga kat depan tu. Ni kau polis tu geng kita lah. Tak ada seorang pun polis tunggu kat depan tu. Apatah lagi kalau orang askar Yahudi tunggu kat depan tu agak. Dalam keadaan tak ada siapa jaga pintu tu pun tak main masjid lagi. Malu ke Allah kita ni tuan-tuan. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa pada perintah Allah untuk tetap menegakkan solat berjemaah ketika perang adalah dalil bahawa solat berjemaah ketika aman lebih-lebih wajib lagi. Lagi-lagi lah kena buat. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, perintah Allah untuk solat berjemaah ni tuan-tuan. Tahu tak? Orang buta lagi Nabi SAW suruh untuk pergi solat berjemaah. Macam mana dengan kita yang mata jernih ni? Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, faqala ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhasa lahu fayusalliya fi baitihi, farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala hal fasna'u an-nada'i bis-salati? Qala na'am. Faqala fa'ajib. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang buta pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, orang buta tu jumpa Nabi duduk jalan, dia jumpa, dia kata, "Wahai Rasulullah, saya ni tak ada orang nak pimpin saya pergi masjid.
Kalau saya nak pergi masjid, kena ada orang ni pegang, bawa pimpin tu baru boleh sampai ke masjid. Saya tak ada orang nak pimpin saya pergi masjid, ya Rasulullah. Lalu dia buat apa? Boleh tak ya Rasulullah, saya nak solat di rumah. Minta keringanan untuk solat di rumah, orang buta. Lalu Nabi SAW kata apa ni? Nabi SAW kata boleh. Nabi bagi keringanan dekat dia. Habis selesai, orang tu pun nak bergerak pi. Dalam orang tu nak bergerak pi, Nabi SAW kata dekat dia, oh tunggu Sa'ad, apakah kamu dengar azan dipanggil dilaungkan? Kamu dengar tak azan dilaungkan? Laki-laki itu menjawab, ya. Lalu baginda Nabi SAW kata apa? Penuhilah seruan tersebut. Yang ni apa? Pi sembahyang berjemaah. Faham tak faham tu? Malulah, ya Allah Rabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni ramai orang mai. Ramai orang mai. Tapi rasa macam ramai lagi yang tak mai. Kan memang orang kampung sini memang macam ni je. Agak macam ni ya. Alhamdulillah. Memang macam ni ya, saya salah sebut. Alhamdulillah, mai kat mai belakang alhamdulillah. Muslimat ramai masya-Allah. Tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi wasallam. Sagi kata muslimat macam mana? Sagi saya cerita apa kelebihan muslimat akan dapat pula lagi. Dia bawa pen buku. Rajin menulis ni perempuan. Oh, orang perempuan rajin menulis tuan-tuan. Subhanallah, tengok semua bawa pen bawa kertas seorang-seorang. Orang lelaki jenis hafal. Kata Ustaz, kalau Ustaz pergi dekat masjid atas tol tu Ustaz, jangan duk heran bila mereka jenis tak bawa pen. Pasal apa? Pasal mereka tu memang jenis fashion menghafaz. Dia tahu apa kau saya tahu, tak apalah. Tuan-tuan subhanallah saya Muhammad, orang perempuan jangan risau. Ada kelebihan yang tuan akan dapat. Lagi kita akan cerita. Dalam hadis yang lain, Abdullah Umi Makhtum. Siapa Abdullah Makhtum ni? Muazzin Nabi SAW. Dia muazzin. Muazzin Nabi SAW ada dua. Seorang nama Bilal bin Rabah, seorang nama Abdullah ibnu Umi Makhtum. Dua orang ni, dia orang gilir. Abdullah Makhtum akan azan. Bilal akan azan dulu waktu subuh, kemudian lagi Abdullah Makhtum pula azan, menunjukkan masuk waktu subuh. Yang awal azan tu, awal azan bangun tidur, azan gerak. Dia buta mata. Abdullah Makhtum ni buta mata. Lalu dia kata, ya Rasulullah, innal madinata kathirat, innal madinata kathiratul hawami wassiba'i. Wahai Rasulullah SAW, di Madinah ni, kata dia, banyak sekali tanaman dan binatang-binatang buas. Maqala Nabi SAW, Nabi SAW pun kata, atasma'u hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah fahayya hala. Nabi SAW kata, kamu dengar ada hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah? Kamu dengar tak? Dia kata apa? Dekat Madinah ni agaknya ujian banyak lah. Nak pergi masjid sehari ni, masing-masing ada kerja masing-masing. Ni ada tanaman-tanaman, urusan-urusan. Gaya nak keluar sikit, oh sehari ada urusan tanaman-tanaman banyak. Orang ada bisnes, orang ada kerja. Bukan takat tu, binatang buah pun banyak. Anjing-anjing ke apa-apa, macam-macam lah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Kamu dengar hayya 'ala salah hayya 'ala falah? Dengar. Maka kata Nabi SAW, penuhilah seruan azan tersebut. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis daripada Abu Daud dan Ibnu Majah, man sami'an nada'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhri. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mendengar seruan azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya, kecuali bila dia uzur. Hadis ini, ulama hadis menyebutkan bahawa hadis ini sahih. Kalau dengar azan tapi tak sahut, tak
tapi untuk sembahyang berjemaah maka tidak ada solat baginya. Sebab itu sebahagian daripada ulama mazhab menyatakan wajibnya solat berjemaah bila dengar azan. Mazhab Syafi'i sunat muakkad, sangat-sangat dituntut. Tuan-tuan, subhanallah, Nabi SAW pernah satu hari, ini perintah Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna athqala salatin ala al-munafiqina salatul isya was salatul fajr. Kata Nabi SAW, solat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Dan ini dua sembahyang yang paling tidak kita kena jaga. Sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang kat masjid. Kalau zaman Nabi SAW nak kenal orang sembahyang, orang-orang munafik daripada kalangan kami, dah semua duduk sekali dengan Nabi SAW. Bukan boleh kenal mana satu munafik, mana satu, nampaklah pangai-pangai itu boleh nampak. Tapi Nabi SAW tak bagi duduk tuduh para sahabat. Nah, salat sama. Bahkan senarai orang munafik itu ada dekat Nabi SAW. Seorang je sahabat Nabi SAW yang tahu senarai orang munafik ni. Nama dia Huzaifah Al-Yamani. Duduk dalam senarai tu. Semua orang munafik yang ada dekat Nabi SAW tu, Nabi SAW beritahu dekat Huzaifah Al-Yamani, ni dia senarai nama dia. Dan Huzaifah ni jaga, siapa pun tak tahu. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pergi bisik-bisik dekat Huzaifah, Huzaifah, nama saya ada tak dekat dalam senarai orang munafik tu? Itu dia Sayyidina Umar. Padahal dia sahabat yang dijamin syurga. Sahabat jamin syurga, tuan-tuan. Takut masuk senarai nama dalam orang munafik. Waktu dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tu, kena tikam ni yang subuh. Abu Lu'lu'ah ni dia duduk dekat belakang dalam saf. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia tutup, dia selubung muka dia. Lepas tu elok Sayyidina Umar angkat takbir je, dia keluar daripada saf, dia bawa pisau yang jenis mata tiga tu, dia tikam kat bawah perut ni. Ram, dia tarik keluar perut ni. Lalu dia kena tangkap. Tuan-tuan, waktu dia pingsan, Sayyidina Umar, dia jaga-jaga, dia sedap pada pingsan tu, dia tanya, solat tak lagi? Waktu dia terjaga tu, dia duduk baring atas paha anak dia Abdullah. Bila dia terjaga-jaga, dia duduk atas paha Abdullah ni, dia cepat-cepat turun kepala dia. Anak dia kata, tidurlah, tak apa, baring atas paha aku. Dia kan dengan parah tu, darah setengah banyak. Lalu subhanallah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, wahai anakku, kalaulah aku ditakdirkan jadi ahli neraka, aku tak mau kepala ahli neraka duduk atas paha kamu, wahai Abdullah. Dia takut dia jadi ahli neraka, padahal dia ada jamin syurga. Kalau aku ditakdirkan jadi ahli syurga, ada bantal yang lebih istimewa yang Allah akan sediakan kepada aku. Dia kata, kalau semua orang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk syurga, kecuali seorang saja, aku takut akulah yang seorang tu. Kalau takdir semua orang masuk syurga, kalau ditakdirkan semua orang masuk neraka dan seorang saja masuk syurga, aku takut aku bukanlah orang. Sampai macam tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita kalau ada ustaz mana main ceramah kat tuan-tuan, waktu duduk ceramah tu duduk tengok aja kita, dia perhati je muka kita. Kita pun heran pasal apalah ustaz duduk tengok aja muka saya. Habis-habis kuliah dia panggil, Tuan Haji, Tuan Haji nama apa? Saya nama sekian-sekian. Masya Allah, memang Tuan Haji lah.
Pasal apa Ustaz? Semalam saya mimpi Tuan Haji ni, nama ni lah, duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga. Kita dengar-dengar macam tu seronok. Esok tak semayang tu cerita dia pakai tak semayang dah, kita confirm jadi ahli syurga dah. Tuan-tuan, para sahabat lagi dapat jaminan syurga, lagi takut. Dia boleh berjumpa dengan Sayyidina Huzaifah. Wahai Huzaifah, saya termasuk ke dalam senarai orang munafik tu? Tak, jangan risaulah, subhanallah. Tapi para sahabat kalau nak tahu perangai orang munafik ni, tuan-tuan, mereka tengok waktu isyak, waktu subuh. Waktu isyak tengok ada, tak ada? Tak ada. Mau tak ada geng orang munafik dah. Tengok waktu subuh, lagilah subhanallah, cerah masa depan. Tuan-tuan, waktu subuh, ya Allah, kalaulah kita di tempat ni pakai penilaian yang sama untuk kenal orang munafik yang tak main isyak dengan subuh, agak-agaknya macam mana? Silap-silap kita pun masuk senarai ni, yang duduk ni, yang main kuliah silah bukan main ni. Habis kuliah takbir dia paling kuat kali, Allahu Akbar, bukan main. Subuh tak main, jengkreng. Subhanallah. Tuan-tuan, tuan-tuan faham ke tak faham saya duk cerita ni? Pasal apa tuan-tuan serius sangat? Saya punya buat lawak pun tuan-tuan tak senyum ni. Takut juga sebab kita bahasa lain, takut tak faham kan. Tapi tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan suruh saya bercakap Terengganu, memang buruk sungguh bunyi dia. Tuan-tuan semua Allah. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau jabwan. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah mereka mengetahui, salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah mereka mengetahui betapa besar keutamaannya, yakni isyak dan subuh tu, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun terpaksa merangkak, kata Nabi SAW. Kalau mereka tahu betapa besarnya ganjaran pahala pi sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah, maka subhanallah mereka akan pasti mai, tuan-tuan, walaupun subhanallah zaman terpaksa merangkak. Ini pengajaran kat kita lah. Paling tidak 2 waktu ni jagalah, mailah tuan-tuan, mai sembahyang subuh berjemaah kat masjid. Bagi ramai, malulah tuan-tuan, satu kampung 1000 penduduk dia mai sembahyang berjemaah subuh 7 orang. 7 orang. Malu tak? Malu. Kita yang jadi AJK masjid ni, apa kita buat ni? Takkan duk selesa. Allah amanahkan kita untuk urus rumah Allah, tiba-tiba masyarakat kat kita ni tak mai rumah Allah ni. Apa kita buat? Buatlah tuan-tuan. Pi rumah, pi semua. Pi. Ajak, pujuk. Mailah masjid. Boleh tak lepas pada ni nak minta satu rumah hantar wakil seorang pun tak apa dah. Tuan-tuan, kat Qaryah tuan-tuan ni ada berapa? Katalah ada 500 rumah. Katalah ada 500 rumah. Saya tak tahulah berapa ratus rumah dah. Banyak je. Lebih kurang lah nah. Satu rumah, satu wakil ya tuan-tuan. 5 penuh masjid dah. Seorang, satu rumah satu je. Siapa nak pergi pujuk? Siapa nak pergi pujuk? Buat. Minggu ni kita pergi 10 je rumah. Satu minggu 10 je. Pergi 10. Paling tidak nanti kalau Allah tanya, kita dah jawab dah tuan-tuan, dekat tu je. Kalau Allah tanya nanti kamu buat apa, ada jawapan dah. Dia tak pernah ajak, ya Allah, takut dia guna alasan tu. Kami ajak dah kan? Ajak dah. Kamu yang tak pergi kan? Tak pergi. Selesai kita, ya Allah, sudahlah. Allah bagi tanggungjawab kita urus rumah dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, tengok hadis Nabi kata apa? Nabi kata,
Sungguh Nabi kata, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang hingga solat didirikan. Kemudian aku suruh seorang untuk menjadi imam kepada mereka. Lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu-kayu bakar, mendatangi satu kaum yang tidak menghadiri solat, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tu marah sungguh tu. Teringin saja ni, kata Nabi SAW ni, hari ni nak solat ni, aku panggil seorang jadi imam, aku dengan beberapa orang yang lain, jom kita bawa kayu-kayu bakar, kita pi bakar rumah-rumah orang yang tak main mayang lah. Dah. Marah dah tu. Marah semua. Ibnu Munzir menyebutkan bahawa keinginan baginda untuk membakar rumah orang yang tidak ikut solat berjemaah di masjid merupakan dalil yang sangat jelas akan wajib ainnya solat berjemaah di masjid. Itu sebab tu sebahagian daripada mazhab ulama mazhab menganggap bahawa wajib untuk solat di masjid kepada orang yang mendengar laungan azan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Dalam hadis yang lain, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ingat hadis ni ya Allah. Wa laqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nafaqi wa laqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fi saf. Nabi SAW, menurut pendapat kami para sahabat ni, tidaklah seseorang itu tidak hadir solat berjemaah melainkan dia seorang munafik yang sangat jelas kemunafikan dia. Kira kami tak kenal lah orang-orang kalau dia tak main masjid ni, kalau dia tu kalau solat jemaah dia tak ada ke masjid, melainkan dia tu memang orang munafik yang sangat clear munafik dia. Sedangkan yang lain-lain tu, sungguh kata dia, dahulu seorang daripada kami harus dipapah di antara dua orang sehingga dia diberdirikan di barisan solat yang ada. Sampai ke tahap kami ni, kata kami dulu-dulu ni sama Nabi SAW, kalau nak pergi masjid ni, sampai ada orang yang sakit-sakit ni, dua orang papah tu pergi berdiri, letak dia dekat soft tu, punya nak pergi sembahyang berjemaah. Sebab yang geng yang tak main masjid ni memang geng yang munafik yang sangat terkenal dengan kemunafikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang berikutnya, solat berjemaah mendapat pahala 27 kali ganda lebih banyak daripada solat bersendirian. Kata Nabi SAW, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi-27 darajat. Solat berjemaah itu lebih utama daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda. Hadis riwayat Bukhari yang saya yakin semua tuan-tuan hafal hadis ni. Semua tuan-tuan tahu tentang kelebihan solat 27 kali ganda. Tuan-tuan, subhanallah. Dan Nabi SAW menyebutkan antara lain, man sallal isya'a fi jama'atin kana qiyami nisfil lailatin wa man sallal isya'a wal fajr fi jama'atin kana qiyami lailatin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, siapa yang solat isyak secara berjemaah, maka pahala baginya seperti dia solat separuh malam. Dan siapa yang solat isyak dan solat subuh dengan berjemaah, maka pahalanya seperti dia solat seluruh malam. Boleh tak saja-saja kita malam ni kita buat sehari daripada pukul 11 malam, daripada pukul 12 lagi kita solat tak berhenti-berhenti sampai subuh nanti. Start daripada pukul 12 hari, semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, semayang sunat apa, semayang. Lepas tu sampai lagi semayang azan subuh. Masa boleh buat tak? Boleh buat tak? Tuan-tuan ni faham ke tak faham? Saya duduk cakap ni dah setengah jam dah ni.
lepas sejam balik-balik, ustaz tu cakap apa aku tak faham apa dia kata. Kata anggut-anggut lah sikit. Tu faham lah tu. Kalau betul tak faham, saya pun tahu, bolehlah saya tukar bahasa Jerman kalau saya cakap. Allah SWT. Tuan-tuan, oi, tak mampulah kita ni nak solat daripada pukul 12 malam sampai subuh. Tak mampulah. Tapi itu ganjaran pahala sekejap lagi kita solat berjemaah isyak. Itulah. Kejap lagi azan isyak, habis kuliah lagi, bangun solat berjemaah dengan imam ni, ikut ramai-ramai. Pahala nanti depan Allah macam kita solat daripada tengah malam tu sampai subuh. Bayangkan kalau tiap-tiap malam dalam hidup kita buat banyak tu, tuan-tuan boleh bayang nanti di akhirat macam mana ganjaran pahala kita. Ya Allah, ni semayang apa aku buat ni daripada tengah malam sampai subuh, aku tak pernah buat macam ni. Itu pahala kamu solat berjemaah waktu isyak di masjid. Oh, Masya Allah. Tapi kalau solat isyak, solat subuh berjemaah pula tuan-tuan, Masya Allah, daripada maghrib sampai subuh sembahyang solat tak berhenti-berhenti, non-stop. Lepas sembahyang bangun sembahyang lagi, lepas sembahyang lagi, lepas sembahyang lagi, sampai pukul berapa ni? Daripada maghrib tu sampai subuh. Tuan-tuan boleh bayang tak? Umur berapa sekarang ni? Katalah umur sekarang ni 40 tahun. Panjang usia kita, katalah kita hidup sampai umur 80 tahun, ada 40 tahun. Dan daripada 40 tahun tu, setiap hari solat isyak subuh, isyak subuh, isyak subuh, isyak subuh berjemaah. Tuan-tuan bayang, 40 tahun pahala yang kita akan bawa seperti sembahyang seluruh malam, setiap malam selama 40 tahun. Banyak dah ni. Banyak. Lepas tu kena semangat sikit. Kena cari ni bagi dapat juga sembahyang isyak berjemaah, subuh jemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimat suruh tok laki pi. Kalau dia tak mau pergi masjid, bagi kain batik dia. Abang nak ambil kain batik ni, bagi saya pakai kain pelikat. Ni biar dia rasa tercabar sikit. Aduh, subhanallah. Main dua-dua. Muslimat afdal sembahyang kat rumah, tapi dia boleh dapat tak kelebihan-kelebihan ni? Boleh. Tak macam mana? Suruh suami dia pergi, suruh anak-anak dia pergi. Kejut pagi-pagi. Oh, muslimat paling banyak pahala. Orang perempuan paling mudah masuk syurga. Dan kita kalau ajak orang semayang, kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita kejut, kita suruh orang bangun sembahyang, kita dapat pahala. Kita suruh orang puasa, kita dapat pahala. Kita suruh orang sedekah, kita dapat pahala. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Siapa tunjuk satu kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Dia kejut suami dia sembahyang subuh, dia dapat pahala tak? Abang bangun, dia jerit kat abang dia ni, abang sebelah rumah bangun, abang sebelah rumah nu bangun lagi, abang rumah sebelah nu bangun lagi. Semua bangun. Kejut saya ke? Tak abang siapa? Biasalah jah tu lah, tiap-tiap hari dia punya suara. Hampir semua satu kampung bangun dengan dia. Dan sallallahu alaihi wasallam. Siap iron baju, iron baju suami. Untuk apa? Untuk solat berjemaah di masjid. Siapkan pelikat dia, sallallahu alaihi wasallam. Nah, abang pakai baju, abang pakai kain pelikat tu, pergi naik motor pergi masjid, solat kat masjid. Dia dekat rumah saja tumpang pahala suami pergi solat kat masjid. Nah, perempuan dapat pahala. Ini dia pula tak bagi suami dia pergi masjid. Abang tak payah pergi masjid lah hari ni. Pasal apa? Hujang. Takut katak, dia kata. Takut katak, ambil kotak sombak ke mulut baru tak. Suruh pergi, jangan suruh semayang kat rumah. Tak mahu. Tak payah pergi lah abang, tak payah pergi. Pergi. Terus semayang kat rumah. Oi, subhanallah, kita pun tak ada apa-apa, naik motor sekali, pergilah masjid. Naik motor dua-dua orang. Macam zaman dulu-dulu. Ingat tak waktu baru-baru kahwin naik motor ke mana? Dua-dua dalam bakoi motor. Ni selepi.
Balik rumah sekali, balik singgah makan nasi dagang tu, balik rumah syok tuan-tuan. Pergi dua-dua suami isteri, kan dah bapa dah, anak-anak semua besar-besar dah, semua kerja kat Kuala Lumpur belakang dah. Kita dua-dua orang aja kat rumah. Pagi-pagi siap-siap dua-dua lelaki bini naik motor pun pergi masjid. Sehari balik habis sembahyang subuh apa semua, balik rumah pergi balik masjid, singgah-singgah makan pun. Waktu ni lah nak bercinta dua-dua orang. Boleh? Ingat kenangan-kenangan zaman dulu-dulu ni. Ustaz Ahmad ni pantang tuan-tuan sekalian, tak sempat isteri naik motor lagi, dia dah jalan. Dulu kan main peluk apa ya tu. Sekarang ni elok. Naik dah lagi, naik dah. Kawan tu baru nak langkah naik, dia dah jalan dah. Ni sampai-sampai tengok mana bini aku duduk sila kat depan rumah. Tuan-tuan, raikan nikmat bersama ni untuk kita naik ke masjid. Saya punya kempen hari tu, tuan-tuan tahu, lepas daripada kempen, lepas daripada PKP hari tu, semua pekat tak mau main masjid. Semua pekat tak mau main masjid. Saya kata, yang mana yang rasa nak main masjid, tolong kempen ahli keluarga untuk main masjid. Ajak anak, ajak isteri, bagi tahu dekat anak isteri kita, sekarang ni orang tak mau main masjid. Kalau semua orang tak mau main masjid, biar keluarga kita aja main masjid. Tu orang tak mau masjid, nak buat macam mana? Kita pastikan keluarga kita main masjid. Kalau ada 5 keluarga aja, yang setiap keluarga tu ada 3 orang main masjid, dah ada berapa orang tuan-tuan? Dah ada 15 orang dekat dalam masjid. Betul tak ni? Ada 10 orang kali 3 dah 30 orang. Tak payah duduk sibuk dengan orang lain sangat, sibuk dengan keluarga kita ya. Pekat-pekat mai kita bagi rai meriahkan masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sebut tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tidak solat berjemaah, dia akan dikuasai oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Imam Nawawi mengatakan hadis ini hadis hasan. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim as-salah illa salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada satu daerah itu atau satu lembah itu yang tidak didirikan solat berjemaah dalam lingkungan mereka, melainkan akan dikuasai mereka itu oleh syaitan. Kerana itu, tetaplah kamu solat berjemaah, kerana sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang bersendirian. Tuan-tuan, Sayyid Muhammad Nayatul Elok. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa inna awwala ma yuhasabuhan nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Sesungguhnya benda yang paling awal sekali yang Allah akan hisab nanti di antara amal perbuatannya pada hari kiamat nanti ialah solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Tuhan kita Azza wa Jal berfirman kepada para malaikat, padahal dia lebih mengetahui, tolong cek solat hamba-hamba aku ni. Allah kata kat malaikat, tolong cek solat hamba-hamba aku ni. Allahumma salli ala Muhammad, sempurna ke kurang ke? Cek tengok. Kalau sempurna, maka tuliskan baginya dengan sempurna. Kalau elok solat kita tu, baru Allah nak tengok tu. Yang lain sedekahnya, zakatnya, hajinya, amalan-amalan yang kita buat banyak-banyak tu, semua Allah akan kira. Kalau yang mula-mula ni elok, nama dia solat. Kalau yang tu tak elok, Allah tak tengok dah yang lain. Tak tengok dah. Solat kita ni elok ke? Tadi sembahyang maghrib dia elok tak? Allahu Akbar. Teringat apa? Teringat macam-macam. Teringat barang tu tak kat
Abdullah daripada Yaman. Duk main. Bawa sekali semua staf-staf saya daripada Darul Faizin Kedah ni main satu bas. Ikut main saja nak jumpa. Sebab dia kata tak pernah tengok lagi masjid yang duduk atas tol. Berduk terbayang Datuk kat bawah tu masjid atas tu kat. Dia main satu bas nak tengok ni. Dan dia salih Rasul Muhammad. Syekh cerita. Ada seorang tu dia mengadu dekat tok guru dia. Dia kata barang dia hilang. Barang hilang. Lepas tu Syekh dia kata apa? Kamu pergi semayang. Kamu semayang 2 rakaat. Lepas tu nanti barang tu jumpa. Dia pun elok-elok semayang. Pergi balik-balik rumah dia tengok Syekh suruh semayang. Dia pun kata Allah. Elok angkat takbir baru teringat. Barang ni tak kat sini. Habis-habis semayang terus pergi ambil. Esok dia berjumpa guru dia. Dia kata betul Ustaz. Dia kata betul. Saya betul lah Syekh kata bila semayang tu kita jumpa barang. Kita bukan semayang tu jumpa barang. Kamu tu tak khusyuk lah semayang. Bila kita semayang tu lah teringat macam-macam. Itulah semayang kita. Semayang tak ada khusyuk, semayang tunggang langgang, semayang entah apa kita baca kita pun tak tahu. Sedang-sedang bagi salamnya. Kita semayang dengan anak kita umur 3 tahun. Hidup lebih kita. Allahu Akbar. Dia pun labat. Ingat kita. Salih Allah semua. Lepas tu elok angkat takbir, lari, pusing, lari depan orang, pusing. Elok kita bagi salam, dia duduk sebelah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak pergi mana di sebelah. Betul tak ni? Tu anak kita. Anak kita lari pusing dalam masjid ya tuan-tuan. Kita pusing satu Malaysia sampai Putrajaya. Allahu Akbar. Kena dah 14 tahun tak tahulah duduk kat dalam. Dia semayang, dia dah fikir. Dia tahu sebab aku tak faham macam mana Manchester United boleh menang, dia kata. Akhirnya keluar juga gua. Subhanallah. Dia dah fikir semayang. Dia pergi sampai Manchester United, oh tuan-tuan. Anak dia pusing. Itulah semayang kita. Itulah semayang yang nak bawa tu. Tuan-tuan, subhanallah. Macam mana agaknya saya ingat depan Allah ni, semayang kita ni macam kain buruk. Macam kain buruk lah tuan-tuan. Lubang sana, lubang sini. Macam tu lah pergi depan Allah. Tahu tak Allah kata apa kat para malaikat? Allah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada kekurangan, salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah berfirman, periksa lagi. Ada tak hamba-Ku ni dia memiliki solat sunat? Kalau ada solat sunatnya, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan yang ada pada solat wajib hamba-Ku dengan solat sunatnya. Selanjutnya semua amalan akan dihisap dengan cara yang demikian. Ustaz Muhammad, semayang sunat pun tak ada. Habis semayang isyak lagi, pekat balik. Assalamualaikum. Habis baca doa je, ambil motor balik. Apa tak semayang sunat? Bangunlah semayang 2 rakaat, bukan untuk orang lain. Kan kita ni lepas semayang Nabi suruh buat apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Tu suruh istighfar tu pasal apa? Bukan baru solat. Kan baru lepas solat. Kalau buat maksiat betul lah istighfar. Kan baru lepas buat benda baik. Istighfar tu sebab tahu kata semayang kita tu tak sempurna, banyak cacat, banyak celah. Patut istighfar. Tapi istighfar kita macam mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah. Macam itulah kita punya istighfar. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Habis tu dah tahu kata ada cacat, ada celah, paksa diri juga untuk solat walaupun 2 rakaat. Paksa dia. Allahu akbar semayang. Dia kata yang wajib pun tak sempurna Ustaz, yang solat sunat ni entah apa lagi nak abang nak kira macam mana. Paling tidak adalah juga daripada tak ada langsung. Dan khusus bagi mazhab Imam Syafi'i mewajibkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan,
solat berjemaah dan tidak memberikan rukhsah kecuali keuzuran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, adapun solat berjemaah, aku tidaklah memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila dia ada keuzuran. Maka tuan-tuan, tu perintah untuk kita solat berjemaah. Mari kita tengok pula dalam waktu yang berbaki lebih kurang 20 minit ni tuan-tuan, nak tengok pula sallallahu alaihi Muhammad kelebihan solat berjemaah. Mudah-mudahan dia jadi motivasi dekat kita untuk kita solat berjemaah. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia akan dibebaskan daripada neraka dan dibebaskan daripada termasuk di kalangan orang munafik, orang yang jaga solat berjemaah. Nabi SAW, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, siapa yang sembahyang kerana Allah selama 40 hari dengan berjemaah dengan mendapat takbir yang pertama, akan ditulis bagi orang itu dengan 2 perlepasan daripada neraka dan perlepasan daripada menjadi orang munafik. 40 hari dengan takbiratul ula. Apa takbiratul ula? Tu imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun angkat takbir sama imam Allahu Akbar. Masbuk tak kira. Tu imam dah rakaat dah, tamu ada dia baru nak main, tak kira. Yang ni jenis angkat takbir sama dengan imam ni. Sebab tu kita kena cemburu tuan-tuan. Ada orang kita kena cemburu. Tuan-tuan tahu tak, dekat Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Negeri Selangor, ada seorang Tok Bilal dia, umur dia 70 lebih. Saya main daripada Melaka, pergi kuliah subuh kat masjid tu, perjalanan saya sejam suku. Pergi kuliah subuh, pukul 4 suku dah keluar daripada rumah. Habis kuliah, depa jamu makan. Bersama dengan saya makan tu, ada Tok Bilal tu umur 70 lebih dah. 70 lebih kan? Dia kata, Ustaz, mereka panggil saya main lagi untuk azan, jadi muazzin. Saya kata, baguslah. Kita ni nak khidmat umar Allah ni sampai mati. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bukan nak jadi AJK masjid sangat. Kalau main mesyuarat agung sembunyi belakang tiang, takut orang panggil nama, kita punya sembunyi belakang tiang. Orang cari juga, mana tu haji tau, mana tu haji dia main tau. Kata, saya tak nampak orang lain dah, AJK tu haji ni nampak naik juga dia kata. Hari tu saja tak mau main sebab tak mau aku lekat. Mereka boleh telefon, tu haji kami lantik, tu haji lantik juga. Tuan-tuan tahu tak pasal apa orang duk lantik kita untuk jadi AJK masjid, walhal kita pun tak apa nak mau? Tahu pasal apa? Pasal Allah nak kita dapat kelebihan duduk dalam masjid. Allah nak bagi kelebihan tu kat kita. Maka tak usah komplain. Bagilah orang lain pula asyik aku. Dah, Allah nak bagi kamu jadi orang masjid. Kamu AJK masjid, takkan tak pergi masjid? Betul tak? Dia duduk marah orang pula. Dah, Allah yang pilih dia. Khidmatlah tak kat mana mampu. Betul tak? Tak ada istilah letak jawatan dalam khidmat dalam rumah Allah ni. Kerja tu rasa tuan-tuan tak mau kerja tu letak jawatan. Tapi dalam rumah Allah ni khidmat sampai mati. Sampai mati. Dia kata, orang panggil saya, Ustaz, tak apa, mainlah. Ustaz keluar daripada rumah dia pukul apa? 4 suku. Sama saya. Jauhnya. Jom. Ya Ustaz, daripada rumah saya sejam suku. Tok Bilal nak pergi azan kat masjid, perjalanan dia sejam suku. Malu kita sebelah rumah tak main. Dekat ada satu tempat dalam bukit antarabangsa, tempat orang kaya-kaya. Ada satu masjid besar atas bukit
Yang main parking kereta semua hebat-hebat, rumah kereta besar-besar. Saya pergi ceramah, kereta saya kecil kali. Tak cerdas siapa malu. Tuan, saya jaman. Nak parking dekat tempat berceramah pun malu. Subhanallah. Hari tu Sultan nak mai. Saya pergi ceramah siang tu, malam tu Sultan nak mai untuk semayang tarawih di masjid. Saya kuliah zuhur kalau tak salah saya. Ada seorang pakcik tua, cik dia duduk gelisah susah hati. Jumpa dengan AJK, saya ni macam mana? Pakcik tak payah risau. Sultan mai pun pakcik tetap duduk tempat pakcik. Rupa-rupanya dia sepanjang waktu semayang, tempat dia ialah belakang imam sebelah kanan. Tu tempat dia. Dia akan duduk orang tu ya. Sultan mai pun itulah tempat pakcik, dia kata. Oh, dia pun lega, tak apa, dia pergi pelan-pelan dia jalan-jalan keluar. Kata Ustaz tahu tak siapa tu? Tak tahu. Kata hebat dia tu, Sultan mai pun duduk tepi Sultan lah. Yalah, kalau Sultan mai mesti tempat ni jadi VIP yang tempat kan. Dia duduk risau dia tak dapat tempat dia. Ustaz dia ni, pakcik ni dah 20 tahun. Dah 20 tahun selepas dia pencen, dah 20 tahun tak pernah miss sembahyang berjemaah, dan dia berada di masjid 20 minit sebelum masuk waktu sembahyang. Tiap-tiap waktu konsisten selama 20 tahun. Tuan, dah pencen, nak buat apa? Tuan-tuan yang pencen, apa alasan tuan-tuan main-main yang lambat? Siapa? Buat apa? Pencen tu maksud ghalib dah tak lama lah. Tak lama lagi dah. Betul tak? Dah habis sangat apa tahun? 20 tahun? Tak lama lah tuan-tuan. Betul tak? Pasal apa tak berani angguk yang tu? Betul? Habis nak buat apa? Dulu alasan kerja tak boleh pergi masjid awal. Dulu macam-macam alasan. Dah lah ni apa alasan? Siapa yang duk halang tak pergi pergi tu? Siapa tak pergi? Melainkan kita duduk rumah, kita tengok TV kan? Ada kerja kita duduk buat. Padahal waktu tu apa? Pergi masjid. Semenjak pencen, dia akan pastikan dia berada di masjid 20 minit sebelum azan pada setiap waktu sembahyang. Bagi saya Ustaz, masuk waktu bagi saya katanya 20 minit sebelum masuk waktu yang sebenar. Tu masuk waktu kat saya, bukan masuk dalam sembahyang lagi. Saya kena pergi masjid dah. Kena pergi masjid dah. Bawa kereta sendiri, umur 70 lebih dah tuan-tuan. Dia kata kat saya, Ustaz betul tak kalau kita semayang 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat selepas pada zuhur tu kita akan haram masuk neraka? Betul ke Ustaz? Nabi SAW kata macam tu. Sebab tu saya mai awal Ustaz. Sebab tu saya datang awal, pasal dia nak jaga semayang qabliyah. Kita mai awal juga tuan-tuan, azan baru keluar rumah. Lepas tu duk marah kat AJK. Pasal apa? Qomat cepat sangat, aku tak sempat semayang qabliyah. Memanglah tak sempat. Azan baru duduk ambil wudu. Cuba azan dah dekat sini dah. Sempat tak? Sempat. Tu ada orang yang kita kena cemburu tau. Kita ni nak tahu kita ni orang dunia ke orang akhirat. Dia punya kunci dia cemburu. Apa maksud cemburu? Cemburu apa? Kalau orang dunia, dia cemburu dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang tu dalam bab dunia. Dia seronok benda tu ada kat dia. Dia tengok orang tu ada kereta baru, dia teringin orang kereta baru. Dia tengok orang tu tambah rumah, dia teringin rumah. Dia tengok orang tu naik pangkat, dia teringin naik pangkat. Dia tengok orang tu dapat duit, dia teringin dapat duit. Tapi dalam bab dia main masjid, ada orang dekat masjid dia tak cemburu. Dia hari ni baca Quran satu muka surat, ada orang baca Quran satu juzuk, dia tak cemburu. Ada orang bangun qiyam mulai tadi, dia dapat 2 rakaat je sebelum subuh. Ada orang qiyam mulai tadi, dia tak cemburu. Dalam bab akhirat, dia boleh kata apa? Dia boleh lah Ustaz, saya takat ni je lah. Tapi dalam bab dunia, kita nak benda tu dapat kat kita. Maksudnya kita masih cemburu atas benda dunia, kita tak cemburu dalam bab akhirat. Maksud kita masih jadi orang dunia. Tu dia antara orang yang kita paling cemburu di tempat kita ni, nama dia Tok Bilal. Cemburulah dengan dia. Duduk asyik perli dia je. Azan pun tak sedap. Suara pun tak best. Bunyi makin lama makin kecil. Dulu besar sikit lah ni. Allah Akbar.
makin kecil. Dia makin tua makin kecil. Padahal subuh-subuh lagi dahsyat tuan-tuan. Dia baru duduk pergi masjid. Dia tak pernah main masjid. Hari tu dengar tuan-tuan, Tok Bilal, Allahu Akbar. Dia patah balik nak kiamat hari ni, dia kata. Tak ada di masjid. Tuan-tuan sekalian, Allah SWT. Kita komplain pandai, tak cemburu pun kat dia. Tahu pasal apa? Nombor satu, dia azan. Setiap orang yang main masjid tu semua pahala dapat kat dia. Tu yang Nabi kata apa? Kalau orang tahu betapa besarnya pahala melongkan azan dan duduk di saf paling hadapan, dan saya berebut-rebut orang dapat sampai terpaksa cabut undi. Cabut undi. Hari ni bagilah saya, hari ni bagilah saya. Oh, itu bukan aku hari ni aku azan. Tak maulah aku ni aku azan. Berebut cabut undi. Cabut. Oh dia so, Allah dia betul lah, dia dapat kat dia, aku tak dapat lah. So cabut undi. Loh, aku tak dapat lagi. Tak best, seronok. Tuan-tuan, tak syok. Kita kalau Tok Bilal tak main jam hari tu, tuan-tuan, habis semua itu pekat tak buka puasa pasal tu tak ada orang azan. Tak ada orang azan. Masya Allah Rabbi. Mana? Salih Allah Muhammad. Tambah duduk sah paling depan lagi lah tuan-tuan. Ada sah depan kosong, disuruh kawan dia pergi. Biar. Kawan dia kata, hang lepi aku pahala banyak dah, hang dosa banyak, ambil kan. Macam tu lah kot. Subhanallah. Salih Allah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang banyak langkahnya ke masjid akan menghapuskan dosanya dan mengangkat darjatnya di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al makarih wa kathratul khuta' ila al masajid wa intidharus salah ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat. Rawahul Muslim. Nabi kata, mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang akan menghapuskan dosa kamu dan mengangkat darjat di kalangan kamu? Tak tahu tak? Amalan yang boleh menghapuskan dosa dan angkat darjat. Kata sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak tahu. Baginda bersabda, perelokkan wuduk walau dalam keadaan susah. Perelok wuduk walaupun dalam keadaan sukar. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, perbanyakkan langkah kamu pergi ke masjid. Dan wa intidharus salah ba'da salah, kamu menunggu waktu semayang selepas selesai daripada semayang. Ini tuan-tuan dapat lah yang ni kan? Langkah pergi masjid baru kita, saya ustaz main naik motor, saya bukan pergi jalan kaki, naik motor. Allah tahulah nak kira pahala kita macam mana. Serah ke Allah macam mana. Tapi para sahabat Nabi sungguh-sungguh, dia mau berjalan kaki sungguh. Bila Zaid, sahabat Nabi Zaid, salih ala Muhammad ni, jom kita pergi masjid. Jom. Sebut je dia pergi masjid, dia langkah kecil-kecil. Dan saya langkah jalan elok lah, langkah biasa-biasa. So, jom kita masjid, tiba-tiba langkah kecil-kecil. Pasal apa jalan macam ni? Tadi jalan elok. Sebab aku harap setiap langkah aku Allah bagi pahala, setiap langkah Allah aku padam dosa. Udah sungguh-sungguh buat macam tu. Ubay bin Ka'ab jumpa seorang sahabat, dia kata, aku kenal lelaki ni, dia memang jauh sungguh duduk masjid ni, jauh sungguh rumah daripada masjid. Tapi tiap-tiap hari pergi masjid tak pernah tinggal. Dia pun cadang dekat orang tu. Dia kata, pergilah beli EX5 sebiji. Tu tukar bahasa kita lah ni, ada suruh beli kaldai. Pergilah beli kaldai untuk ni siang-siang panas-panas ni, malam-malam gelap-gelap bahaya, bagi mudah sikit. Dia kata, tak, aku harap setiap langkah aku Allah kira pahala, pergi masjid Allah kira ganjaran, balik keluarga aku akan diberikan ganjaran. Nabi kata, Allah telah menghimpunkan keduanya untuk kamu. Dia ada sahabat sungguh-sungguh tu, dia mau nak berjalan sungguh-sungguh. Kita tayar motor pancit tak main masjid dah, padahal tepi tu ya rumah tepi masjid dah. Ai seminggu tak nampak balong, tayar motor pancit. Jalan kaki pun sampai. Pelik kita kadang duduk dekat Masjidil Haram tu tuan-tuan, 1 kilo berjalan. Betul tak?
pergi Masjid Haram. Oh, bukan main lah, subhanallah, melenggang jalan malam-malam, melenggang jalan pergi masjid kan. Lepas tu sehari pula balik pula, tak mau tunggu sampai asar ke, sehari jauh pula nak pergi. Tak apa, dia sedia makan dekat hotel tu, balik melenggang pula, makan. Sehari asar pergi pula berjalan punya jauh. Balik Malaysia tuan-tuan, 2 bulan tak pergi masjid. Kita pasal apa? Pahala banyak lah, 100,000 semayang setiap kali kat masjid. Pergi Masjid Haram 100,000 kali ganda semayang. Dia kata 2 bulan tak ada apa lah Ustaz. Dah cover siap dah kat sana. Ya Allah, subhanallah. Lepas tu ulama sebut di antara tanda dia dapat haji yang mabrur dan mendapat umrah yang mabrurah ialah dia istiqamah untuk ke rumah Allah lepas dia balik daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu tanda dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda. Allahumma salli. Baik. An Jabir bin Abdullah qala khalatil biqa'u hawla al-masjid fa arada Banu Salamah an yantaqilu ila qurbil masjid fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Qala na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika faqala ya nabiyya ya bani Salamah diyarakum tuktab atharukum tuktab atharukum. Rawahul Bukhari. Daripada Jabir bin Abdullah katanya, kawasan di sekeliling masjid telah lapang. Nabi dah kosongkan kawasan di sekitar masjid tu. Oleh itu Banu Salamah hendak berpindah kepada kawasan yang lebih dekat dengan masjid. Maka berita ni sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya bahwasanya sampai kepadaku berita kamu hendak berpindah dengan kawasan yang dekat dengan masjid. Dia jawab, ya wahai Rasulullah, kami nak buat demikian. Maka Nabi SAW kata apa? Wahai Bani Salamah, rumah kamu jangan pindah. Kesan-kesan tapak kaki kamu ke masjid ditulis. Rumah kamu jangan pindah. Kesan-kesan tapak kaki kamu ke masjid ditulis. Nabi SAW nampak tu tapak-tapak kaki tu. Tu kalau nampak tu tuan-tuan, hitam kot jalan tu, hitam. Tahu hitam apa ni? Ni dosa-dosa kita digugur sebab kita ada pulang-ulang ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu' summa masya ila al-masjid al-maktubat fasallaha ma'an nas atau ma'al jama'ah atau fil masjid ghafarallahu lahu dhunubahu. Rawahul Muslim. Siapa yang berwuduk untuk mengerjakan semayang, lalu dia berwuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk solat fardu, kemudian dia pun bersembayang bersama orang ramai atau berjemaah atau dalam masjid, maka Allah akan mengampunkan untuknya dosa-dosanya. Yang berikutnya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok ni, ya Allah Rabbi. Yang ni last. Banyak lagi kelebihan ni, tapi tak sempat habis dah. Last. Yang ni pun dah cukup dah tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man ghada ilal masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi ke masjid dan balik daripada masjid, dia pergi masjid, dia balik, dia pergi masjid, dia balik, maka Allah akan sediakan baginya hidangan dari syurga setiap kali dia pergi dan setiap kali dia balik. Setiap kali dia pergi dan setiap kali dia balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang terhormat sekalian, tu dia antara
kelebihan kita solat berjemaah di masjid. Muslimat afdal solat di rumah. Kalau ada suami yang boleh bawa kita main masjid, yang boleh main-main sama-sama dengan mereka, ataupun boleh elak daripada fitnah kita ni, mainlah solat kat masjid, dapatlah kelebihan-kelebihan tu. Tapi kalau kita main ke masjid itu boleh mengundang fitnah kat kita, maka solatlah dekat rumah. Orang lelaki-lelaki, suami dia pergi masjid, dia siapkan keperluan-keperluan suami dia, dia encourage, dia suruh suami dia untuk solat berjemaah di masjid. Jangan risau, pahala-pahala dan ganjaran tu sign, tulis semua kat dia. Kelebihan tu suami pergi tu kadang-kadang bukan sebab ikhlas sangat, sebab dia tak larat nak dengar kita duk beletiang. Pilah cepat sikit, amboi lambat ni, orang dah azan dah pun tunggu qomat baru nak pi ke, amboi nanti memang masmuk lah, sehari habis pahala pun. Dia beletak tak tahan, dia pun start motor prum pergi cepat-cepat. Sekalian ni yang duduk kat rumah dapat pahala sempurna sikit pun tak kurang, tuan-tuan. Maka orang paling mudah untuk masuk syurga ialah para isteri yang duduk kat rumah. Tuan-tuan, pastikan suami kita, anak-anak laki-laki kita untuk solat di masjid. Dan kalau ada kelebihan-kelebihan, suami boleh bawa kita untuk pergi sekali, maka pilah kita sama-sama solat di masjid. Mudah-mudahan dengan perbuatan kita tu Allah akan melimpahkan barakah pada ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah ada silap pada tuan-tuan sekalian, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Terima kasih atas perhatian semua. Saya minta ampun